Kisah yang keempat ini adalah hasil kiriman email daripada Diana Aris dari Sengkang Barat. Dan cerita ini merupakan hasil pengalaman beliau ketika baru saja membeli rumah baru di daerah Sengkang Barat. Akan kita dengarkan selepas pesanan ini. Baiklah, kisah seterusnya yang akan saya betangkan datangnya daripada Diana Aris dari Sengkang Barat. Assalamualaikum Kisi dan Zar. Waalaikumsalam. Nama saya Diana dan saya ingin berkongsi pengalaman seram baru-baru ini di rumah baru Diana di kawasan Sengkang Barat. Saya, suami serta anak kami yang baru berusia 7 bulan menetap di rumah baru kami pada hujung tahun lepas. Dan untuk pengetahuan semua dan untuk pendengar semua khususnya, untuk memberikan anda sedikit gambaran, blok kami itu sebenarnya blok baru. Dan bila kami berpindah di sana, hanya segelintir saja penghuninya yang berada di blok tersebut. Jadi bayangkan, bila malam menjelang, hanya beberapa unit saja yang ternyala. Yang lain semua gelap saja. Dan ada pula unit-unit yang masih dalam keadaan renovasi, jadi nampak kotor, kosong dan menyeramkan. Dan untuk pengetahuan semua juga, betul-betul depan blok kami itu ada sebuah multi-story car park dan taman kecil serta tempat permainan kanak-kanak yang masih jelas dalam rangka pembinaan. Kami ini tinggal di tingkat 10. Jadi bila anda bila anda melihat keluar di jendela, jelas boleh nampak multi-story car park dan taman tersebut. Kalau petang tak seramlah, tapi bila masuk malam tu, nampak multi-story dah lah kosong. Nyampu tak dinyalakan. Dan kalau saya tenung lama-lama, meremang juga bulu rumah saya. Cerita dia macam ni. Minggu lalu, tepat pada pukul 11 malam, semasa suami keluar bekerja, saya dan anak sulung saya yang berusia 7 bulan berada kat dalam hall. Anak saya ni dah tidur dah kat pangkuan saya, tapi saya ni sibuk tonton TV, belum ngantuk. Tengah tengok TV itu terasa haus pula, dan saya masuk ke dapur untuk bancuh air teh. Masa nak bancuh air teh tu, awalnya saya dah letakkan anak saya kat atas sofa. Tiba-tiba anak saya nangis pula. Tapi pada kali ini tangisan beliau bukan yang biasa. Seolah-olah tangisan yang kuat, seolah-olah beliau terperanjat. Jadi saya rasa curiga lah. Saya datang ke arah anak saya ni. Saya cuba untuk senyapkan anak saya, mendodoikan dia. Dah, jangan nangis dah. Mak dekat sini. Ketika saya mendukung anak saya tu, Kisi, saya sempat menjenguk di luar jendela yang saya katakan tadi. Ingat, awal tadi saya dah katakan kalau anda lihat di luar jendela di tingkat 10, anda akan dapat lihat multi-story car park yang kosong. Anda juga akan dapat lihat taman permainan. Dan bersebelahan multi-story car park dan juga bersebelahan taman tersebut, ada sebuah blok yang baru saja dibina. Dalam rangka belum lagi ada penghuni, masih lagi gelap, masih lagi dalam rangka pembinaan. Nyangkung di atas parapet tingkat 10 berpaut kepada jendela yang telah pun saya katakan tadi. Saya muskil, malam-malam apa salah ada orang berpaut ni? Kalau saya tahu, sekadar bangla aja selalu yang buat kerja. Bukan saja ketukan, tapi satu suara yang menembusi ruang udara yang senyap ketika itu. Kasih aku masuk. Kasih aku masuk. Aku tahu kau tengah sorang. Aku tahu kau ada bayi. Saya terdengar hilaian Kisi. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Dan terus panggil suami saya pulang cepat, Kisi.
Dan ketika saya memanggil suami saya, bunyi ketukan dan juga bunyi hilayan tersebut berhenti seketika. Suami saya ketika itu pula berada di KPE. Nak baca pun macam tak boleh, biasakanlah. Perempuan kotor, bukan cakap perempuan, maknanya saya dalam keadaan yang kotor, maaf. Jadi saya teringat ibu saya pula. Saya call ibu saya, ibu, saya takut, bu. Ibu kat mana, bu? Kenapa ni nak, kenapa? Dia tanya. Tak ada, bu, tadi saya dengar ada orang ketawa nak masuk rumah. Astaghfirullahaladzim, kau sabar sabar banyak-banyak. Nanti suami kau dah nak balik tu. Saya buka radio, saya besarkan suara di TV. Saya buka speaker dengan kuat. Namun begitu setelah saya meletakkan genggaman telefon saya, bunyi ketukan tersebut kembali lagi, Casey. Hei, kasih aku masuk lah. Kau nampak aku kan? Aku tahu kau tengah seorang. Aku tahu kau ada bayi. Tuhan saja tahu bagaimana perasaan saya pada ketika itu, Casey. Saya menunggu selang sejam lamanya. Baru rasakan macam sejam lah. Dan suami saya tiba di perkarangan rumah saya, membuka pintu dan tanya dengan penuh kasih sayang, awak ni okey ke tak? Awak ni okey ke tak? Melihat keadaan saya yang amat pucat sekali. Saya cakap saya rasakan macam nak tunggu awak tu 1 jam. Tapi suami saya terperanjat. Kan tadi saya bilang awak saya ke KPE. Berapa minit je sampai Sengkang. Rupa-rupanya suami saya hanya mengambil 15 minit saja, Casey. Tapi saya rasakan seperti sejam. Dan itulah pengalaman ngeri saya sejak daripada pengalaman yang saya alami itu. Saya suruh pakcik suami turun ke bawah, azankan rumah saya, taburkan garam jantan, letak lada hitam dan sebagainya, bacakan beberapa ayat Quran sebagai kunci pagar rumah saya. Dan Alhamdulillah, walaupun rumah kami sunyi, saya gembira dan tak sabar saya rasakan untuk melihat jiran-jiran yang lain masuk ke dalam blok kita yang separuh kosong ini. Jadi terima kasih saya ucapkan pada DJ yang bertugas kerana sudi mengutarakan kisah saya. Okey saudara, kisah berikut ini yang ringkas sebelum saya berehat dengan beberapa buah lagu. Ini kiriman daripada mana tadi Okey, ini kiriman daripada Zura. Katanya Casey, boleh kongsi pengalaman yang ringkas ini. Beliau menceritakan arwah mak tinggal dengan beliau, ya, arwah ibu ataupun mak kepada Zura ni tinggal bersama dengan dia. Arwah dah meninggal dunia dan rumah tu didiami oleh Zura, suami dan juga 2 orang anak. Anak saya seorang ni seringkali saya dapat lihat tidur di bilik arwah neneknya. Sering kali. Jadi dia memang sayang dan rapat dengan nenek. Selepas arwah nenek meninggal, dia kerap kali bertanya dia panggil neneknya Ning, mana Ning. Dan saya hanya beritahu Ning tak ada kat sini, Ning tempat lain. Dan kemudian dia akan tanya lagi, mana Ning. Saya akan ulang yang sama. Jadi pada satu hari, saya keluar dari bilik nak tengok anak saya dalam biliknya lah. Seorang anak ada, seorang lagi tak ada isi. Saya naik terperanjat. Toleh kiri, toleh kanan, cari mana anak aku ni. Rupa-rupanya dia tidur dekat atas katil arwah nenek dia. Dalam hati ni tengok, melihat anak saya yang kecil ni, rasa sebab sangat. Sebab dia rindu dan sayangkan nenek. Biasalah Casey, saya dengan suami bekerja, 24 jam bekerja. Jadi masa untuk anak tu agak berkurangan. Bukan tak ada, tapi berkurangan. Dari situlah dia sayang dan katanya rapat dengan arwah mak ataupun neneknya. Apa yang terjadi pendengar Ria 897 FM? Inilah yang diceritakan. Malam kedua, tengok anak tengah tidur, nampak lagi satu. Anak saya ni yang sama dekat atas katil nenek. Sampaikan
keesokan hari saya tanya selepas 2 kali nampak. Saya tanya pada anak saya, Zikri, kenapa Zikri tidur dalam bilik nenek? Ha? Kenapa? Lain kali jangan pergi bilik nenek lagi, Anak saya pun menjawab, tak, Mama. Nenek datang kejut Zikri, suruh tidur dengan nenek. Saya terdiam. Zikri, nenek kan tak dekat sini. Nenek kat tempat lain. Nenek belum balik lagi tau. Ya, Mama. Nenek datang kejutkan Zikri, katanya tidur dengan nenek dekat sebelah. Sekarang masalahnya, Kisi, saya tak tahu nak biarkan supaya terubat rindunya ataupun ambil tindakan kunci bilik arwah mak, jangan kasih dia masuk lagi. Apa yang perlu saya buat? Boleh tanya tak para pendengar Misteri Jam 12? Terima kasih, Kisi. Kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda. Tapi yang kali ini pula ingin saya sentuh tentang satu pengalaman peristiwa yang berlaku bukan di Singapura, tapi kali ini dari Singapura kita terus ke seberang tambak di Malaysia. Ini berlaku di salah sebuah kampung, dan nama kampung ni memang popular lah. Kalau cerita di MJ12 tak dengar nama kampung ni memang tak sah. Dan semakin ramai nampaknya rakan-rakan yang tinggal dekat kawasan kampung ni bercerita. Dan tempat dimaksudkan di Johor, kampung Johor, Kampung Pontian. Dan waktu kisah yang diceritakan berlaku, kisah ini disampaikan oleh seorang pendengar yang ingin hanya dikenali sebagai nama samaran Udin. Udin bercerita tentang berlakunya gangguan yang menakutkan di kampung rumahnya di Pontian, dekat dengan katanya tadi ada kat sini ni dia, di Pontian Pekan Nenas. Tak tahulah mana tempat ni Tapi inilah kisah yang ingin diceritakan. Waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, Johor Bahru, Pontian Pekan Nenas, waktu tu hujan. Kata Udin, waktu hujan tu, Kesi, saya sebenarnya sedang duduk dalam bilik bermain gitar ketika gangguan yang menakutkan ini berlaku. Saya tak tahu apa ibu dengan ayah sedang buat. Mungkin sedang menonton TV, mungkin dah tidur, saya tak pasti. Tapi ingat lagi waktu tu hujan, dan tiba-tiba dapat ilham nak buat lagu. Saya pun ambil gitar tong saya pun mulalah karang. Saya karang dan tercetus idea nak buat sebuah lagu tentang wanita misteri. Konon-konon lagu ni tentang wanita yang dah meninggal dunia. Mengganggu orang lah. Jadi sedang saya buat cari chord yang sesuai, saya pun nak tulis lirik lah. Hujan lebat selebat-lebatnya di luar rumah saya di kawasan Pontian Pekan Nenas. Entah macam mana, saya dengar orang panggil. Din. Saya pun toleh belakang. Tengok belakang tak ada orang. Dengar suara lagi. Din. Teman-teman Ria 897. Udin rasa tak sedap hati. Tak apalah, aku tutup tingkap. Bila Udin nak tutup tingkap, baru nak tarik ni, baru terperasan depan tingkap bilik Udin. Rumahnya merupakan rumah kampung yang bawahnya ada kolong lah. Jadi rumah kampung yang bawahnya ada kolong, dan rumahnya agak tinggi daripada tanah. Sedang nak tarik tutup tingkap, depan tingkap bilik saya, Kisi, ada beberapa batang pokok pisang yang ditanam oleh keluarga saya. Saya perhatikan hujan-hujan ni, di sebalik pokok pisang, macam ada kepala yang menjenguk keluar. Tengok saya senyum, mata terbeliak dari jauh, Kisi. Benda tu jauh, tapi dengar suara jelas. Din. Ya Allah, Kisi. Saya tutup tingkap, meremang bulu rumah saya. Tiba-tiba Kisi dapat dengar tingkap saya tu macam digegarkan, nak masuk ke dalam. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya pun angkat gitar saya keluarlah duduk di ruang tamu. Bila berada di ruang tamu,
Rasanya tidak ada apa-apa gangguan berlaku. Dan adik saya kebetulan sedang menonton TV waktu itu. Saya pun duduk dan saya berbual dengan adik saya. Konon-konon nak hilangkan rasa takut. Sampailah adik saya nak tidur, saya pun masih takut nak masuk dalam bilik. Saya akhirnya tidur di atas kerusi di ruang tamu rumah saya. Terima kasih Casey. Yang ikhlas dari Udin, peminat rancangan Misteri Jam 12 dari Johor, Pontian, Pekan Nenas. Itu dia kisah dari pendengar kita. Wah, bagus dia dapat ilham karang lagu lah tengah hujan-hujan, tiba-tiba nak buat lagu hantu. Bukan hantu tapi lagu berkaitan dengan wanita misteri lah konon-konon. Wah. Okey, itu dia sedang buat lagu tiba-tiba ada peminat datang. Kenapa kau tak tulis lagu pasal aku? Okey, rakan Misteri Jam 12. Ini ada kiriman yang saya terima daripada Kak Nora. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kisi, kakak ingin bertanya pada Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12, dan saya rasa mungkin Kisi dah banyak kali dengar pertanyaan ini dan kakak nak tanya sebab terkena pada diri kakak. Mula-mula bila dengar orang bercerita macam tak percaya. Tapi bila terkena pada diri sendiri, barulah tahu benda ni mungkin wujud. Ya, kata Kak Nora, kebelakangan ini Kisi, rumah kakak ni di tingkat paling atas. Tapi hairan boleh dengar bunyi goli Kisi. Bunyi goli dalam rumah sedangkan tak ada orang yang main goli. Dari mana datang goli? Bunyi goli itu tengah-tengah malam. Selain dari itu, kadang-kadang sedang mendengar rancangan Kisi Misteri Jam 12. Tengah-tengah malam bunyi orang tarik meja. Tarik meja bunyi kuat Kisi. Tapi hairan, atas rumah kakak dah tak ada rumah, merupakan bumbung lah. Kakak lah tingkat yang terakhir, tingkat penghabisan. Dan yang hairannya, kakak seorang saja yang gemar rancangan Kisi dalam rumah. Anak-anak 2 orang maklumlah bersekolah. Jadi mereka tak dapat dengar rancangan Kisi. Suami pula memang tak suka. Dia kerja pagi, jadi tidur siang. Kakak merupakan suri rumah sepenuh masa. Dan pernah sekali kakak tanya suami, kena marah. Itulah awak banyak sangat dengan MJ12, kan dah terbawa-bawa. Oleh kerana tak nak kena marah lagi dan kena ban dengan MJ12, kakak hanya diam diri. Tapi memang sah kakak ada dengar bunyi goli dan orang tarik kerusi meja dalam rumah. Pernah kakak bangun keluar dari bilik ketika Kisi sedang putarkan lagu. Takut juga Kisi. Tengok ruang tamu, tengok di kawasan dapur, kerusi semua okey, tak bergerak. Hailah Kisi, apa boleh buat? Akak ingin bertanya, adakah bunyi itu memang benar-benar datang dari dalam rumah ataupun gangguan itu datang dari bawah rumah jiran sebelah? Bagaimana Kisi? Terima kasih dan selamat tengah malam. Berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku di tempat kerja. Jadi kisahnya agak panjang, saya dah baca awal tadi dan dah memahami sedikit jalan ceritanya. Saya akan bacakan tapi ni nak beri sedikit gambaran supaya dapat dipendekkan pengalaman yang dikirimkan kepada saya. Ini berkenaan dengan pengawal keselamatan yang bekerja. Jadi pada malam kejadian ini berlaku, satu pengawal keselamatan ni berada di guard ataupun di bilik pengawal, iaitu di pintu keluar masuk bangunan. Di situ ada satu bilik kecil. Di situlah seorang pengawal keselamatan bekerja. Dan seorang lagi merupakan supervisor. Supervisor beliau bertugas di pejabat pengawal keselamatan ini. Pejabat ini terletak di dalam bangunan. Jadi pada malam tu agak sibuk sedikit sebabnya ada beberapa dokumen yang harus ditandatangan mengikut jalan cerita inilah. Jadi seorang supervisor yang bekerja pada malam itu tetapi berada di pejabat di ofis pengawal keselamatan dalam bangunan, dan pengirim kita yang bernama Zali pula seorang pekerja pengawal keselamatan berada di guard room ataupun guard house yang berada di depan pintu masuk kawasan bangunan ini. Jadi pada malam tu bos kepada Zali, supervisor kepada Zali sedang menantikan kehadiran kehadiran iaitu majikannya lah,
yang di sini digunakan nama sebagai Jasmine. Jadi Jasmine ni pada malam tu kena datang office dan kena serahkan, kena ambil dokumen-dokumen yang dah ditandatangan, punch card yang dah pun disiapkan oleh supervisor, sebabnya nak uruskan gaji-gaji para pekerja. Jadi oleh kerana Jasmine dan juga beberapa teman satu syarikat yang lain ni akan pergi outstation dalam masa terdekat, mereka terpaksa usahakan secepat mungkin. Kalau tak dapat malam tu, makanya gaji tak masuk. Macam itulah. Jadi sedikit gambaran dah tahu. Satu dekat bawah, satu dekat dalam. Ataupun lebih tepat lagi, satu di luar bertugas, iaitu Zali berada di luar bangunan dan supervisor berada dalam, sedang menantikan kehadiran Jasmine untuk ambil borang-borang yang dah ditandatangan dan juga ambil punch card yang telah pun diserahkan. Jadi inilah kisahnya. Saya nak kongsi bersama dengan anda dalam Misteri Jam 12. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku? Kata Zali, apabila saya ternampak kenderaan Jasmine yang berada di luar bangunan, memang tidak dibenarkan masuk. Ya, Jasmine ini bukan pemilik bangunan ini, tapi dia adalah salah satu daripada majikan yang telah pun menyediakan khidmat security ataupun pengawal keselamatan pada bangunan ini. Jadi Jasmine meletakkan kenderaannya di luar. Kami memang sedang menantikan kehadirannya. Dia cakap dia nak datang. Jadi dia pun masuk ke dalam. Saya benarkan dia masuk. Kemudian saya pun cakap kepada supervisor saya, Rahim, Encik Rahim, ni Jasmine dah sampai. I suruh dia pergi office you untuk ambil barang-barang. Boleh. Sekarang Jasmine, you can go to the office now. Jadi setelah saya berbicara dengan Encik Rahim, merupakan supervisor saya pun arahkan Jasmine untuk pergi ke office Encik Rahim. Ya, untuk berjumpa dengan Encik Rahim. Ini yang diceritakan oleh Encik Rahim kepada saya. Jadi apa yang berlaku bila Jasmine sedang jalan, dah pun masuklah kawasan bangunan menuju ke arah pejabat. Di dalam tu Encik Rahim menceritakan pada saya apa yang berlaku. Dia pun nampak Jasmine, ya, dah pun masuk dalam bangunan. Dah pun masuk duduk dalam office. Supervisor saya keluar, ternampak, Jasmine, you come never tell me Hold on. Jadi apabila supervisor saya sedang menuju ke arah meja beliau nak ambil surat-surat dan juga ada beberapa barang nak diserahkan kepada Jasmine, saya pun sekali lagi menghubungi beliau melalui walkie-talkie. Cik Rahim over. Ni Rahim sini. Ada apa Jali? Cik Rahim, sorry. Saya lupa lah nak kasih Jasmine pass. Dia tak boleh masuk. Cik Rahim boleh bukakan pintu tak? Ni Jasmine dah masuk ni. Jasmine dah masuk? Macam mana dia masuk? Dia tak ada pass tau. Encik Rahim kata, bila dia toleh di belakang, dia masih nampak Jasmine sedang duduk. Jadi Cik Rahim beritahu saya lagi, adalah ni boleh masuk ni, tengah duduk kat luar kejap. Saya pun buat bodoh. Dan beberapa minit kemudian Jasmine call lagi. Zalia, where's Encik Rahim? I've been waiting in front of here, kata Jasmine kepada saya melalui panggilan telefon. Cik Rahim, Jasmine belum masuk Cik Rahim, dia baru call saya lagi. Cik Rahim angkat walkie-talkie. Okey. Nanti aku buka. Kau tunggu kejap. Pergi depan buka pintu. Jasmine masuk. Serahkan segala dokumen. Serahkan segala punch card. Kemudian Jasmine keluar. Jasmine keluar bukan seorang diri bersama dengan Encik Rahim.
Sampai depan, Jasmine naik kenderaan dan terus berlalu pergi. Cik Rahim beritahu saya, "Jali, problem ah." "Apa Cik Rahim? Apa? Tadi kan kau walkie aku kan? Kau cakap Jasmine tak ada pas. Aku nampak terus terang tau. Jasmine dalam ofis. Sama tengah duduk. Itulah aku bilang kau Jasmine dah masuk." Saya terperanjat bila mendengar penjelasan Encik Rahim. Sebenarnya Encik Rahim ada lagi beberapa kerja yang nak dihabiskan. Sebab itulah malam itu dia bekerja. Selalunya supervisor, dia hanya kerja waktu pagi petang. Malam tidak bertugas. Tapi malam tu, dia roster dirinya untuk bekerja sebab dia nak habiskan kerja-kerja yang tertunggak. Oleh kerana dah terkena gangguan, Encik Rahim katanya di sini terpaksa bersama dengan saya dekat luar. Sampailah ke pagi. Terima kasih. Baik, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Yang ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Pengalaman yang diceritakan datangnya daripada Nur Azura Sulaiman. Katanya Nur Azura, Casey, peristiwa ini berlaku dalam ketika saya sedang berbadan dua. Ini merupakan anak yang pertama dalam keluarga. Saya mempunyai keluarga yang agak besar, tapi saya adalah anak sulung. Dan apa yang berlaku ni setelah kami berumah tangga, saya dengan suami berpindah. Ya, berpindah secepat mungkin sebabnya suami dengan saya tidak boleh tinggal di rumah saya. Adik-beradik yang ramai, rumah yang kecil. Begitu juga dengan suami saya, lebih selesa untuk tinggal di rumah sendiri. Jadi sebelum rumah tangga kami berusaha untuk mendapatkan sebuah rumah. Jadi oleh kerana kami ini pun berdua ni baru saja bekerja, tidak mempunyai bajet yang tinggi, dan kami pun tidak boleh memilih rumah yang macam mana yang kami nak beli. Yang mana murah ikut bajet kami, itulah rumah yang kami pilih. Jadi sebelum kami mendirikan mahligai ataupun bernikah, katanya Azura, saya dengan suami telah pun pergi house hunting, mencari rumah. Sebagai tunang ni kami cari rumah dan akhirnya jumpa sebuah rumah ni yang tidak mempunyai bayaran COV yang tinggi. Pada waktu itu bila kami beli rumah, dia memerlukan COV lah, cash on valuation. Jadi ia hanya memerlukan COV. Bayangkan Casey, pada waktu itu hanya $2,000 owner tu minta. Sebabnya nak cepat. Katanya kalau tak nak orang lain akan sapu rumah tu. Rumah tu pun sebenarnya saya tak berkenan. Suami saya pun okeylah, boleh jugalah dari tak ada. Kata Azura. Akhirnya kami mengambil rumah tersebut. Rumah ni adalah rumah tingkat rendah. Rumah saya di tingkat 4. Dan rumah saya ni juga sekeliling rumah saya tidak ada sebarang kemudahan. Dan rumah saya ni kawasannya agak sunyi dan rumahnya agak gelap. Sebab bahagian tingkap rumah ni ditutup daripada cahaya matahari masuk ke dalam rumah sebab ada pokok yang besar. Akhirnya kami berpindah setelah kami bernikah, secepat mungkin terus pindah dekat rumah baru. Dan mak saya banyak kali kata, rumah kau dah sima belum, daripada kami dapat kunci rumah, sampailah majlis nikah, kami berumah tangga, kemudian pindah, sampaikan saya terlupa yang rumah tu belum lagi disima. Jadi kami pun pindah, saya dengan suami pindah dan akhirnya duduk di rumah tu setelah beberapa bulan berumah tangga. Alhamdulillah, saya pun terima berita paling baik, iaitu saya hamil anak yang pertama. Jadi apa yang berlaku, rumah ni memang jauh daripada rumah ibu saya. Saya ni ibu saya menetap dekat kawasan Tampines. Saya mendapat rumah yang agak jauh di kawasan Sembawang. Jadi katanya di sini, bila saya menerima berita tu, saya memberitahu ibu. Ibu saya pun kata, kau nak tak mak tinggal dengan kau, jaga kau ni hamil, ni cucu aku yang pertama, kena jaga betul-betul, rumah kau tu pun sunyi. Dan saya pun kata pada ibu saya lah, pada mak saya, tak payahlah menyusahkan diri.
Lagipun suami saya belum tahu okey lah sebab dia pun nak privacy dalam rumah. Takut nanti bila mak ada disegan. Mak kata okey. Tapi kalau ada apa-apa kau perlukan, kalau kau sorang-sorang kat rumah, suami kerja malam, kau bilang mak. Jadi itulah perbualan saya dengan mak saya setelah saya mendedahkan, memberitahu dia berita paling gembira yang saya ni hamil anak yang pertama. Jadi pendengar Ria 897 FM. Saya tengah duduk dalam rumah. Suami saya pada malam tu berada dalam bilik, dah pun masuk tidur. Masuk tidur seorang diri dalam bilik. Saya dekat ruang tamu sedang duduk sambil menonton TV. Belum lagi nak tidur ni. Tiba-tiba saya dengar dekat tingkap bunyi burung. Burung gagak kisi. Malam-malam hari jam 11 malam bunyi burung gagak. Saya pun toleh tengok burung gagak agak besar dekat jendela rumah saya. Saya pun tak indahkan lah. Kemudian yang paling menakutkan, hanya dalam beberapa saat mula-mula dengar bunyi burung gagak dekat tingkap dapur. Tiba-tiba saya dengar bunyi burung gagak. Saya toleh belakang, burung gagak tu berada di atas meja makan dalam rumah saya. Saya terpekik. Saya panggil suami. Suami yang dalam bilik keluar. Bila keluar, tengok burung gagak tu dah tak ada. Suami pun cakap, awak betul burung gagak masuk dalam rumah? Betul bang, saya nampak. Kemudian suami tunjuk pada saya, ini pagar ni, takkan dia boleh masuk? Lubang-lubang ni kecil tau. Tak ya juga ke si? Rumah saya ada pagar. Pagar jenis yang lubangnya memang kecil sangat-sangat dan susah burung gagak tu nak tembus. Tapi bagaimana burung gagak tu boleh masuk? Jadi akhirnya saya pun kata pada suami, tak apa bang, abang kita dulu minta maaf. Dan sekali lagi, bila suami saya sedang tidur, burung tu datang lagi ke si. Dekat tingkap dapur. Kali ini dekat luar, sedang berdiri dekat atas galah di luar tingkap dapur rumah saya. Saya pun bangun. Saya pergi dekat dapur, ada penyapu lidi. Saya pergi dekat tingkap dan kemudian gunakan penyapu lidi untuk menghalau burung gagak tu daripada tingkap dapur rumah saya. Kemudian saya tutup tingkap dapur, masuk bilik, saya tidur. Sampai keesokan pagi, suami bangun untuk ke kerja, saya duduk rumah seorang diri. Jadi suami saya ni, kata Azura, bertugas mengikut shift. Ada kalanya dia shift pagi, ada kalanya dia shift malam. Jadi apa yang berlaku? Apabila suami saya bekerja malam pula, itu masalah mula timbul. Tengah duduk dalam bilik pada waktu itu, saya terpandang dekat tingkap bilik saya. Mula-mula nampak ada macam kain putih tu. Langsir saya memang warna putih. Tapi saya tahu tu bukan langsir saya. Sebabnya satu saja kain seolah-olah tersangkut pada tingkap bilik rumah. Apabila saya bangun, saya nak tarik kain tu. Saya bangun, tiba-tiba kain tu terjatuh dan terus terbang naik ke atas. Bayangkan, mana kain boleh terbang kecuali kain tu adalah kain magic. Saya tak nampak kain tu. Belum sempat tarik, kain tu terjatuh daripada tersangkut pada tingkap. Bila dah jatuh tak nampak. Kemudian dia terus muncul dengan terbang ke atas. Saya tersintak. Saya dah tahu dah ada benda yang tak kena tentang kawasan perumahan dan khususnya rumah yang saya tinggal. Sampaikan pada satu hari, apabila saya sedang bercakap dengan mak saya di telefon. Suami tidak ada di rumah kerja malam, Casey. Tengah cakap, tiba-tiba mak saya tegur. Rumah kau tu apa bunyi TV Cerita apa kau tengok tu? Cerita apa? Tak adalah, ini tengah iklan lah. Oh, iklan apa tu? Tukarlah. Ganggu sangat. Aku dengar dari tadi ada orang nangis saja. Iklan yang saya tengok di kaca TV tak ada kena-mengena pun dengan orang nangis, kata Azura. Jadi saya tanya pada ibu saya, pada mak saya, orang nangis? Mana orang nangis, mak? Aku dengar dari tadi orang nangis. Sekejap kuat, sekejap pelan, sekejap kuat, sekejap pelan. Engkau tutuplah TV tu. Susah betul aku nak berbual dengan kau. Saya pun perlahankan suara TV, tapi TV tu tetap menyala. Pendengar Misteri Jam 12, saya sedang bercakap, mak pun tanya saya macam mana, bagus, sihat, anak tu gedebak-gedebuk dan sebagainya. Saya pendekkan cerita. Tiba-tiba mak saya kata, Azura, kau tunggu sekejap mak nak on the way datang rumah kau sekarang. Hah? Buat apa, mak? Kau tunggu, mak on the way nak datang. Mak saya terus letak telefon. Casey,
Saya telefon mak saya berkali-kali, mak saya tak jawab. Telefon tak jawab. Telefon rumah, handphone pun tak jawab. Akhirnya mak saya sampai. Dalam lebih kurang 1 jam lah. Nak dekat 1 jam mak saya sampai. Rumah saya di Sembawang. Saya buka pintu. Mak, asal mak? Tergubuk apa? Zura, boleh tak kalau Zura malam ni Zura ikut mak balik sekejap? Saya masih terpinga-pinga dan tertanya-tanya. Kenapa Zura jangan banyak soal. Zura siapkan baju dulu, pakaian dulu, Zura ikut mak. Saya dah siapkan pakaian semua. Saya pun telefon suami, bang, malam ni saya pergi rumah mak mak ajaklah ni mak kat rumah ni. Mak kat rumah? Tak boleh tahu abang. Tak, mak tiba-tiba muncul. Yelah. Saya pun keluar rumah, sampai dekat bawah dalam kereta dengan ayah dengan mak. Zura, tadi kan mak berbual dengan kau dekat telefon. Kan mak tanya siapa nangis. Kau cakap bukan TV. Mak masih dengar lagi orang menangis. Lepas tu mak dengar suara orang ketawa dekat belakang kau. Mak nak tanya kau, Zura, rumah yang kau beli ni kau dah sewa belum? Saya terdiam. Belum sewa kan? Tak apa. Malam ni kau tinggal dengan aku. Besok pagi kau ikut aku. Kita jumpa ustaz. Bawa ustaz pergi rumah kau. Bacakan sedikit doa. Bersihkan rumah tu. Aku tadi bila masuk rumah kau tahu aku nampak apa tak? Aku nampak ada perempuan merangkak masuk dalam bilik. Saya terdiam, Casey. Kemudian saya marah mak saya. Mak ni buat cerita lah. Saya ni tengah hamil tau. Cerita yang bukan-bukan pula. Lebih baik aku takut kau sekarang daripada nanti bila kau dekat rumah sorang-sorang, kau ternampak benda tu, kau pingsan, kau terjatuh, menyusahkan diri kau dengan kesian cucu aku dalam perut tu. Rumah kau tu ada benda yang tak kena, sudah. Besok aku tak kisah. Kau ikut aku. Kita bawa ustaz pergi rumah kau. Suami kau nak marah kan apa, itu belakang cerita. Saya ikut kata mak saya. Sememangnya kisi rumah tu memang sangat ada sesuatu yang dah menghuni dalam rumah tu yang agak lama. Memakan masa, waktu yang lama untuk bersihkan rumah. Sima memang sima. Baca doa memang baca. Tapi benda tu masih berada dalam rumah. Setelah beberapa kali ustaz datang, barulah keadaan rumah semakin baik. Dan barulah saya boleh tinggal dalam rumah tu tanpa sebarang gangguan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jadual. Baik, terima kasih pada pendengar-pendengar Ria 897 yang ada di Facebook live DJ KC. Sekarang ini ramai yang masuk gelanggang, terima kasih dan itulah kisah yang pertama, kisah yang telah pun saya kongsi sama berkenaan dengan dalam rumah. Bayangkan tengah berbual dengan mak ini hamil anak yang pertama, tiba-tiba mak dengar bunyi orang menangis. Ingatkan TV Tiba-tiba bila mungkin saya rasa bila Mak Zura ni mula dengar suara nangis, anak kata tidak. Kemudian bila dia terdengar suara orang ketawa, macam sesuatu tak kena, dia kata ni cannot. Ni kalau aku cakap anak aku mesti degil, aku datang juga. Tak kisah, nak marah-marah lah. Nampak reaksi seorang mak yang sayangkan anak dan juga yang sangat sayangkan cucu. Kekuatan nenek tu. Walaupun cucu belum dilahirkan, dia sayang dekat cucu, luar biasa. Jadi, kisah berikut ini tentang gambar, saudara. Gambar. Ini, kalau tadi makcik, ini gambar tentang seorang nenek. Nenek saudara, bukan nenek dia, tapi nenek dia, katanya di sini. Tadi makcik saudara, yang ini nenek pengirim kita. Kalau tadi kisah berlaku di Singapura, yang ini berlaku di Malaysia, pengalaman yang diceritakan pada saya. Kita semua ada ambil gambar. Sekarang ini gambar ni jarang dicetak lah. Gambar tu selalu kita simpan dalam telefon bimbit. Tapi ini terjadi dengan gambar yang dicetak. Jadi dalam rumah ni, walaupun neneknya dah meninggal dunia, dah pergi, tapi rumah ni tetap kena ganggu.
antara perkara yang terkena gangguan ni, yang diceritakan beginilah. Saya nak kongsi dengan anda dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman dari pendengar kita yang bernama Sharifah berkongsi pengalaman beliau. Kiriman email dikirimkan kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Nama saya Sharifah dan saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Perlis. Dan katanya di sini, ini berkenaan dengan gambar Casey dalam rumah. Nenek dah pun meninggal dunia. Tetapi nampaknya kegiatan-kegiatan yang arwah nenek suka lakukan kadang-kala masih lagi berlaku dalam rumah. Antaranya, nenek saya ni suka duduk dekat satu kerusi. Ini adalah kerusi rotan yang digunakan oleh nenek saya. Dia suka duduk di kerusi rotan tu. Pagi hari kadang-kadang dia duduk memandang ke arah tingkap luar rumah. Sampailah kadang-kadang ke petang dia duduk, malam nanti dia bangun tidur pun dia suka duduk dekat kerusi yang sama. Dan kerusi ni pula, kalau nenek duduk, dia akan menghasilkan bunyi rotan. Boleh kedengaran jelas dan kita kenal sangat-sangat kata Sharifah dengan bunyi rotan tu. Perkara yang lain, nenek saya juga ada satu radio kecil. Radio kecil ni adalah radio FM, yang mana ada butang untuk tukar-tukar saluran. Nanti kalau butang ni terlanggar sedikit, dia akan tertukar saluran yang lain. Jadi, ia adalah manual radio kata beliau ni. Radio yang manual, kena tolak-tolak cari frekuensi lah. Nanti kadang-kadang dengar, nenek saya nanti dia akan duduk, dia akan ambil radio kecil tu, letak dekat tepi telinga, tangan jari tu dia akan tolak roda untuk tukar saluran. Nanti dia akan bunyi. Tukar-tukar saluran, tukar siaran ke stesen lain. Nanti bila dia dengar benda yang dia suka, dia berhenti kejap. Dengar. Nanti kalau dia suka lagu tu, dia akan menyanyi bersama. Kemudian lagu tak suka ataupun benda yang dia tak minat, dia tukar balik ke saluran yang lain. Begitulah. Bila nenek duduk dekat sofa, itu antara perkara yang dia laku. Kalau sekarang ni orang duduk dekat sofa, dekat kerusi, lazimnya orang bermain dengan handphone. Tengok macam-macam app yang ada dekat dalam. Nenek saya ni, dia bermain, arwah nenek saya bermain dengan radio, ataupun radio. Nenek dah meninggal dunia. Dalam rumah masih ada gangguan. Dipendekkan cerita, gangguan ini telah pun mendapat perhatian ahli keluarga, mendapatkan perhatian seorang kononnya pakar perubatan. Dia datang ke rumah, dia periksa sana sini. Dalam rumah ada 2 gambar besar. Dalam gambar tu ada gambar arwah nenek yang bergambar dengan kita. Itu antaranya adalah gambar hari raya. Kemudian pakar tu kata, mana tak datangnya si arwah datang rumah ni? Gambar dia digantung dekat dinding. Gambar-gambar orang dah meninggal ni jangan gantung-gantung. Bawa turun, simpan. Jadi dengar cakap pakar. Bawa turun, simpan. Kemudian ada gambar-gambar album yang kita letakkan dalam frame, bingkai gambar yang kecil. Dia suruh ambil gambar-gambar tu, kalau boleh simpan. Letak dekat satu ruang dalam kotak ke, simpan. Jangan tunjukkan lagi. Tak boleh display kalau ada arwah dalam gambar tu. Jadi ibu dengan ayah ikut simpan gambar. Tapi ada satu gambar ni Casey. Setiap kali kita simpan, nanti besok lusa gambar ni akan menjelma dekat atas meja, dekat atas kerusi, dekat mana-mana lah. Pertama sekali gambar ni mula muncul apabila ibu simpan gambar. Besok pagi gambar tu atas meja makan. Ni semalam aku simpan gambar ni. Siapa yang bawa keluar gambar ni? Siapa bawa keluar ni? Ibu ambil gambar tu, masuk balik dalam kotak, tutup, tolak, masuk bawah katil. Malam tu, bila tengah tonton TV, tengah ambil bantal dekat atas kerusi, tup, gambar jatuh. Siapa bawa keluar gambar ni? Aku dah simpan gambar ni banyak kali. Simpan lagi. Sampaikan dah beberapa kali gambar ni menjelma, baru saya, kata Sharifah, dengan ahli keluarga yang lain tertanya-tanya. Ini orang bawa keluar ke? Atau ada
misteri di sebalik gambar ni. Memang benar Kisi. Ambil gambar, satu gambar ni, letak, gambar ni akan keluar balik. Itu adalah gambar yang dimaksudkan, adalah gambar nenek saya sedang duduk dekat kerusi rotan, sedang pegang radio sambil menunduk ke bawah dan jari telunjuk sedang nak tukar saluran ataupun tukar siaran. Tapi tak nampak wajah. Nenek dalam keadaan candid, gambar tu keluar balik. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Ibu saya, ayah saya sampai katakan, sudah, awak ambil api, awak bakar gambar ni. Abang jangan kurang ajar Ini gambar mak saya takkan bakar gambar mak saya. Ini mesti ada orang keluarkan gambar ni. Malam-malam hari tengah tidur, anda bayangkan, ahli keluarga semua sedang tidur, tiba-tiba terdengar dengan jelas. Dengan jelas dalam bilik semua tengah tidur waktu malam anda bayangkan dekat luar rumah, di ruang tamu kedengaran. Abang dengar tak? Dengar bunyi radio arwah nenek. Seperti ada orang sedang bermain dan tukar-tukar saluran. Dengar Ria 897 FM. Sharifah kata saya pun dengar Kisi. Ibu dengar, bapa saya dengar. Akhirnya ibu mengaku kalah. Sebenarnya ibu yang tak nak buang radio dengan kerusi dengan gambar. Jadi, kerusi rotan milik arwah nenek, radio milik arwah nenek memang susah nak dipisahkan. Tapi tetap, kata pakar, apa jua milik arwah buang. Jangan simpan lagi. Terpaksa, angkat kerusi rotan pada paginya, radio, bawa pergi belakang rumah. Waktu tu, bapa saya sedang bakar daun daripada pokok kelapa. Nak halau nyamuk, campak kerusi rotan kat situ. Dan campak radio kecil nenek. Terbakar. Selepas kami bakar dua barang yang sering kali digunakan oleh arwah nenek, barulah keadaan rumah tu tenang. Kalau tidak, macam-macam gangguan berlaku. Berikut ini adalah kisah peristiwa yang ingin saya ketengahkan. Asalnya kiriman ini adalah bukan email. Ya, selalunya saya akan terima email, saya akan terima kiriman SMS, panggilan, mungkin juga kiriman-kiriman di Facebook yang bercerita. Tapi tak selalulah saya baca. Cuma kalau kadang-kadang saya perlukan cerita, saya akan baca di Facebook. Tapi kali ini, ingin saya bacakan adalah sepucuk surat yang belum lagi saya, sebenarnya belum lagi saya menderas kisahnya. Sebab saya inginkan lebih, bila mungkin saya baca ni, bila saya buka surat ini, lebih genuine lah. Maksudnya tu akan perasaan saya, respon terhadap surat ini, boleh anda mungkin dengar dari nada suara, mungkinlah, saya tak pasti. Dan surat ini akan saya bacakan, merupakan surat yang ditulis, bukan di type, yang ditulis, datangnya daripada seorang pendengar yang namanya tidak tertera di sini. Beliau ada beritahu namanya tempoh hari, tapi saya lupa. Tapi harap-haraplah beliau ada kirimkan namanya dalam surat yang dikirimkan untuk saya baca dalam kisah misteri jam 12. Saya akan buka surat ini sekejap ya. Okey. Kita akan kembali selepas pesanan berikut ini dan akan saya bacakan surat yang dikirimkan pada saya. Dan apakah isi kandungan suratnya? Saya akan bacakan kepada anda semua. Dan tak tahulah isi kandungan, harap-harap bahasa yang dikirimkan sempurna. Jadi semoga senang untuk saya sampaikan kepada anda dalam wanginya surat ni.
Ini wangi macam punya ni. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan surat yang begitu wangi. Yang hairannya, bila saya pegang envelope pada surat ataupun sampul surat ini, tidak ada bau. Tapi bila saya buka surat ini, memang ada bau wangi sangat. Tapi entahlah, walau apapun, ingat rancangan ini hanya satu hiburan. Sebelum saya baca cerita, mungkin anda tertanya, kenapa Kisi baca surat tu sekarang? Kenapa tak baca tadi? Sebab saya sekali lagi ingin beritahu anda, yang saya ingin reaksi saya ni setidak-tidaknya membawakan satu lagi erti. Dan ia, ialah kalau saya mungkin dah faham, dah baca, mungkin tidak ada thrill lah. Tapi inilah thrill yang ingin saya ketengahkan dalam Misteri Jam 12. Tak boleh buat selalu. Sekali-sekala, mungkin kalau saya mampu, saya akan lakukannya seperti malam ini. Kehadapan DJ yang dihormati, Casey, surat ini kiriman daripada seorang pendengar yang bernama Neng Salmina. Apa kabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Neng Salmina. Saya ini adalah pengamal perubatan tradisional. Saya gunakan perubatan tradisional sebab beliau menggunakan satu perkataan yang mungkin berat untuk saya sebutkan. Katanya di sini, saya akan sebut sekali saja. Beliau adalah seorang dukun. Saya ingin bercerita, berkongsi pengalaman peristiwa. Katanya, Ning Salminah, ataupun saya guna nama ringkas Ning sudahlah ya. Kata Ning, amalan ilmu saya luas. Daripada pemakaian susuk, pemujaan, berdamping dengan makhluk-makhluk, menghantar barang-barang seperti ... dan sebagainya. Mohon maaf kalau saya tersekat-sekat sebab ini pertama kali saya membacakan surat ini. Sebab ada perkataan yang harus saya tapis, jadi saya buat on the spot. Ning menceritakan, saya pernah membantu ramai penduduk-penduduk dari Singapura yang datang ke tempat saya untuk mendapatkan bantuan. Antara bantuan yang sering kali diminta adalah kekasih setia pada yang satu. Ini sering dilakukan oleh isteri-isteri yang takut suaminya bermain kayu tiga. Ada pula yang ingin mengambil merebut suami orang. Senang kerjanya, hanya memberi sebotol saja minyak. Minyak itu harus disapukan kepada orang yang dihajatkan. Dan orang itu akan setia ataupun akan gila bayang kepada seseorang itu. Selain dari itu, Kisi, Ning ingin berkongsi sesuatu. Selain dari minyak, ada juga wangi-wangian yang Ning berikan kepada sang isteri dan juga Ning berikan kepada wanita-wanita yang datang untuk mendapat kasih seorang lelaki. Wangian ini akan dipakai. Ini tidak perlu ada sentuhan. Wangian ini akan dipakai sama seperti minyak wangi pada tubuh wanita yang disebutkan. Bila wanita itu memakai minyak wangi, lelaki yang dihajatkan harus disebut. Misal kata, dia ingin sangat memiliki jodoh dengan Mustafa. Jadi kena sebut nama Mustafa, bukan nama ayah, tetapi dikatakan di sini nama ibunya. Harus mendapat tahu nama ibu. Katakanlah nama ibunya Sharifah binti Abdullah. Jadi dia sembuh penyembur pewangi itu ke badannya, kemudian menyebut Mustafa, anak kepada Sharifah binti Abdullah. Aku seru engkau, bila kau bau, teringatlah di kau pada diriku. Jadi ini lebih yang diminati oleh kaum-kaum wanita sebab tidak ada sentuhan. Bila si lelaki berkenaan terbau saja wangian tersebut, maka dengan senang dan mudah akan jatuh cinta. Tapi apa yang Ning sering kali nasihatkan kepada semua pelanggan-pelanggan saya, supaya jangan langgar pantang.
Tapi Casey, tak semua boleh ikut pantang. Tak semua. Pada mulanya nampak macam mudah. Lama-kelamaan, pantang itu akan makan diri sendiri. Ning ingin menceritakan sesuatu pada Casey. Ada seorang pelanggan Ning yang datang ke tempat Ning meminta bantuan. Kerana dia dah melanggar pantang. Dia ingin kelihatan cantik. Ning mengatakan pada dia, "Aku boleh buat kau cantik, tapi dengan syarat 7 hari 7 malam engkau tidak boleh tengok cermin. Walau apa segi pujian yang kau dapat, jangan pandang cermin." Dia setuju. Tapi Casey, masuk hari keempat kelima mungkin, setiap orang yang dia jumpa memujinya cantik lawa, cantik lawa. Sampaikan dia tak sabar melihat wajahnya di cermin. Hari yang keempat atau 5, tak silap Ning, wanita tersebut memandang dan habis. Patahlah pantangnya. Kemudian kembali. Casey nak tahu kenapa dia kembali? Sebab pantang dah patah. Ada makhluk ikut dia setiap kali dia keluar malam dari belakang. Makhluk itu tinggal sekarang ini nak dihalau keluar. Tetapi pengerasnya memang berat. Saya akan hentikan surat ini di sini. Saya mungkin... Itulah setakat kisahnya di sini, anda faham. Ning Salminah yang kirimkan surat ini pada saya. Isi kandungan berikutnya saya rasa memang tidak sesuai untuk saya ketengahkan. Walau apapun kita harus ingat, rancangan MG12 hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut. Itu harus kita ingat. Ingatlah, jangan sampai tersalah bawa. Saya akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897 yang berada di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Batam, di mana sahaja anda berada. Saya mohon maaf, saya tak dapat bacakan kiriman surat. Konon-konon nak surprise. Saya pula yang kena kejutan di sini. Sebab apa? Saya di sini ingin beritahu anda bahawasanya niat kita, tujuan kita untuk berhibur, tidak lebih dari itu. Jadi kalau mungkin ada kisah-kisah yang serupa macam itu, janganlah kirimkan seperinci macam tadi itulah. Betul-betul minta perinci yang dikirimkan, cara-caranya, perbuatannya, apa yang patut dilakukan. Sebab kita semua tak nak ambil tahu bagaimana ia boleh terjadi, tapi ingin tahu apakah mungkin kesan pengalaman seseorang itu. Saya dah pun campakkan surat itu ke dalam tong sampah ataupun bakul sampah di sebelah kiri. Dan saya takkan baca sebab saya tak naklah mempromosikan mana-mana hikmat ataupun sebagainya lah yang berkaitan dengannya. Baik, sekarang ini anda boleh hubungi saya. Minta maaf sekali lagi, saya mohon maaf sebab saya tak boleh ketengahkan. Ada benda-benda yang harus saya ikutlah. Ini on air punya peraturan yang harus saya ikut. Akur. Kalau tidak nanti besok masuk office. Baik, terima kasih dan harap maklum. Tapi sedikit sebanyak anda dah tahu isi kandungan kisah daripada Ning awal tadi. Dan kalau Ning sedang mendengar, terima kasih. Bukan saya tak nak baca. Masih wangi tangan saya. Hai, okey, 6691187. Meremang pula bulu rumah ni. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam, Salbiah, apa khabar? Baik. Ini buat panggilan dari mana ni? Saya daripada Queenstown. Itu estate perumahan kawasan lama tu Saya duduk sini dah 40 tahun. 40 tahun? Lagi muda tu jam. Sekarang dah 60 sekali. Jadi adakah anda cerita yang Kak Salbiah nak ceritakan ni tentang kawasan rumah ke macam mana? Yang kat kawasan rumah ada. Yang suami waktu tu tahun 80-an dia kerja dekat Alexandra Hospital. Tapi dia tak budak dia suruh Kak Salbiah cakap. Boleh, silakan. Yang dekat kawasan rumah belakang ni kan. Dia memang tanam pokok, ada kapak tau. Dia dah bikin rumah ni kan, rupa sesuai. Kali pokok tu terlalu tinggi sangat lah, macam pokok keladi gitu kan. Pagi tu dalam musim panas tu buka lah pintu belakang kan, ambil angin rumah bawah sekali kan.
Dah gitu nampak nak kata nak jogging, bukan jogging lah, sebab kita orang ada masuk JNCC kan, ada tarian, muka dia sebiji macam orang yang kat dalam tarian tu tau. Tapi kenapa tengok kaki dia melangkah tu tinggi tau. Tapi tengok orang kaki tinggi sangat kan. Habis kita tengok muka macam muka dia tu, tapi muka dia pucat. Kalau kau tutup pintu balik, dia Rahimah nak ambil air sembayang. Dia cakap, saya tahu tak sekarang pukul berapa? Ada 6.30. Mana? Dia dah baru pukul 5.30 tahu kata dia. Itu ceritanya. Yang kedua tu, waktu tu tahun 1980 dia dekat di satu hospital. Dia watchman kat sana lah. Dia cakap hari Khamis tu, dia kata macam dia kena lock kan. Apa kata orang lock key kan. Habis dah tu dia round dekat kawasan tu lah, kat garden dia, dekat Mostri tau. Sekali dia dengar macam bunyi kesak-kesak ni. Tapi tengok orang dia orang rumah ni, orang dia memang berani tau. Dia pergi ambil tosat, dia pergi suluh. So tau menjelma, dia kata macam nenek tua tau. Dia bawa satu kantong kan. So dia ni tanya, mana nenek nak pergi? Dia cakap gini kan. Dia mengaku diri dia makcik tau. Dia kata makcik nak pergi Outram Park, kata dia tau. Tapi si dia ni dah rasa lain tau. Dia pada alikan di hospital, mana nak pergi Outram Park dalam hati dia tau. Tapi dia tak cakap apa-apa lah. Okey, dia kata, saya nanti hantarkan makcik keluar lah sampai kat gate yang ambulans masuk tu kan. Dia hantar sampai kat situ. Kata dia, belum sampai kat gate yang sebelah belakang tu kan. Okey nak dia kata, apa ni makcik jalan dulu. Makcik jalan baik-baik. Makcik, sekarang dia hilang. Dah tak sampai gate ni dia dah hilang, dah tak ada. Itulah. Tu yang dia cerita dengan kawan dia. Kawan kata, waktu dia bawa kantong tu, kenapa kau tak nak tanya apa pun dia kat dalam. Itulah yang kisah dia sendiri yang mengalami dan orang rumah lah. Itu masa dia bertugas tahun 80-an kat Rizal Hospital. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan hubungi saya 669 11897.